Test mic. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, kita kalau nak cakap pagi ni, suara kena padu lah. Okay. Dengan serak-serak apa semua. Sebab pagi baru bangun, kadang-kadang ada kakak apa semua kat sini. Kita keluarkan semua. Okey, dan semoga hari ini dapat menceriakan pagi anda. Dan sudah pastinya kita akan memberikan kepada anda semua pelbagai informasi berguna lah dalam masa 1 jam kami bersama pada hari ini. Hari ini bersama dengan saya, Fazli Fuad dan juga Sofia Nur Salihatum. Khabar semua berjam celik saja kita masuk hari ke-11 memasuki tahun baru ini. Semoga keadaannya bersemangat pagi ini. Dan tentunya disebutkan oleh Afad lah. Kita mulakan pagi kita kena bersemangat. Clearkan tingkat kita ni untuk kita melontarkan positivity kita. Baik, betul. Kita ada banyak pengisian. Antaranya kita nak mengembau sedikit kenangan lah kalau anda teringat lagi. Nama ini Rosita Izlin. Kenal tak? Kenal. Siapa yang tak kenal? Rosita Izlin ni sebab saya duduk Shah Alam. Sebab masa saya sekolah dulu, zaman-zaman tu yang duduk Shah Alam antaranya Kak Rosita sendiri. Oh ya, jiran ke? Tak ada jiran, tapi tahulah kita ada lah. Zain Azin, Anwar Zain. Dulunya kalau kita duduk Shah Alam macam Eliana. Eliana tu betul-betul jiran. Satu sekolah. Okey, jadi itu kita akan dengarkan perkabaran berita. Ini nostalgia sini akan kami bawakan Rosita Izlin. Jadi yang terakhir sekali saya tahu dalam muncul di kaca TV pada tahun 2020 dalam satu program reality. Jadi kita nak tahulah sekarang ini apa perkembangan terbaru Kak Rosita Izlin. Betul. Beliau dah dalam industri ini sejak tahun 1995. Dia banyaklah pengalaman dia. Dan kita nak tahu apakah resepi dan formula beliau kekal relevan sehingga ke tahun 2022. Ya Allah. Okey. Dan bukan itu sajalah. Kita ni sentiasa diuji dan masih diuji sepanjang-panjang pandemik ini. Bukan sahaja kita dah melalui fasa yang sukar dan getir, tapi kita juga diuji dengan begitu banyak varian terbaru. Antaranya kita dah dengar Omicron, lagi Flurona dan juga yang terkini Delmicron pula. Jadi kita nak tahulah daripada sudut perspektif perlindungan yang wujud untuk kita semua, sedangkan kita dah divaksin, adakah memadai dengan vaksin yang kita dah ada tu, dan apakah mungkin antara langkah-langkah yang kita lebih boleh diambil lagi supaya kita betul-betul melindungi diri kita dan keluarga daripada jangkitan virus baru ini. Lanskap COVID-19 ni memang terus mengalami perubahan dengan kemunculan varian-varian baru seperti mana yang Sofia sebutkan tadi, dan kita masih banyak yang perlu kita ketahui mengenai strain baharu ini. Dan dapat tahu mengatakan bahawa varian Omicron ni 5 kali ganda boleh menyerang kita. Maknanya dekat sini kalau misalnya kata saya terjangkiti Omicron ni, saya boleh menjangkiti 5 orang yang berada di sekitar kita kan. Jadi kita kena tahu. Tapi ada satu perkabaran yang mungkin melegakan sikit apabila dapatan awal mengatakan bahawa pakar-pakar katalah kan, Omicron ni kalau terkena kepada kita, simptomnya tu mungkin agak ringan sikit berbanding dengan varian Delta, dan ianya diberikan keutamaan juga kepada kanak-kanak. Mungkin pakar mengatakan bahawa mungkin kita di golongan dewasa ini sudah ada vaksinasi yang penuh. Golongan kanak-kanak belum lagi. Itulah menyebabkan mungkin penekanan itu harus diberikan pendekatan juga berkaitan dengan simptom-simptomnya lah. Kita akan bersama dengan pakar. Kita akan bercakap tentang varian-varian Omicron, Delta dan sebagainya ini. Kita nak meninjaulah status terkini COVID-19. Dah lama kita tak memberikan update terkini setakat semalam 10 Januari jam 12 tengah malam, kes sembuh 2,808 kes dan kes baru 2,641 kes. Dan kes import pula 338 dengan 273 warga negara dan 65 bukan warga negara. Alhamdulillah lah, berlaku sedikit penurunan di sini. Dan kita bercakap tentang COVID-19 ini, kita nak lihat juga dalam media medsos juga. Ini satu perkara berita yang menggembirakan kita, Sofia. Di mana Malaysia berada di tangga yang ke-13 dalam pelan pemulihan COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat Malaysia berada di kedudukan yang ke-13 daripada 122 negara ataupun wilayah dalam indeks pemulihan COVID-19 yang dibawakan daripada Nikkei yang mengukur tahap pemulihan sesebuah negara daripada pandemik COVID-19. Betul, ini kedudukan yang boleh dikatakan satu kejayaan lah. Ini melihat antara negara atau wilayah dalam indeks ini yang menunjukkan semakin hampir kepada pemulihan berdasarkan dengan jumlah kes COVID-19 yang semakin rendah, vaksinasi yang lebih baik dan juga langkah penyerakan sosial yang kurang ketat. Jadi ini antara formula yang boleh meletakkan satu negara itu berada di tanda aras yang lebih tinggi, dan kita harapnya dah dengan yang kata kecekalan rakyat Malaysia dengan segala kadar vaksinasi yang semakin lama semakin baik, kita boleh naik lagi aras tangga itu dalam masa beberapa bulan saja lagi. Itu dengan kata disiplin kita lah. Betul. Sebab kita tahu
kan varian baru sentiasa ada. Betul. Apakah langkah kita seterusnya? Yes, langkah kita seterusnya motif segala apa yang digariskan lah kan, patut SOP dan sebagainya. Okey, kita nak bawakan kepada anda semua ini satu laporan berkenaan dengan penularan COVID-19 ini, iaitu virus Omicron dan juga Flurona ini. Mungkin ada yang baru dengar pertama kali. Kita nak bawakan kepada anda semua. Ini dia laporan yang disediakan untuk anda semua. Jom kita saksikan. Tahun 2022 memasuki tahun ketiga serangan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Beberapa varian dikenal pasti, antaranya Alpha, Beta, Delta dan yang terbaru adalah Omicron. Kes awal varian Omicron ini mula dikesan di negara-negara Afrika Selatan seperti Botswana, Zimbabwe dan Mozambik. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, varian Omicron ditetapkan sebagai varian membimbangkan dengan bilangan mutasi yang luar biasa dan mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Pada 19 November 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesan kes pertama varian Omicron di Malaysia melibatkan seorang pelajar universiti di Ipoh, Perak. Sehingga 6 Januari lalu, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 245 kes melibatkan varian Omicron dan 157 daripadanya membabitkan jemaah umrah. Belum selesai isu varian Omicron, dunia sekali lagi dibimbangi dengan penemuan jangkitan Flurona yang merujuk kepada jangkitan berganda daripada virus COVID-19 dan influenza. Biarpun tiada sebarang kes Flurona dicatatkan di Malaysia, namun langkah pencegahan yang lebih ketat perlu dilaksanakan bagi membendung jangkitan berbahaya ini. Ini sedikit laporan penularan virus. Kita melihat orang kata langkah beberapa orang kata negara termasuk kerajaan kita sendiri untuk menutup sempadan kerana dengan jelmaan Omicron ini kita sudah melihat orang kata kadar jangkitan yang lebih pantas walaupun tidak sebegitu serius impaknya terhadap orang kata simptom dan sebagainya, tetapi orang kata melonjakkan lagi angka positif COVID-19 itu. Kita tak maulah kita kata bahawa tak apalah kan, dia punya simptom mungkin tidak membimbangkan dan sebagainya. Kalau boleh kita tak mahu semua rakyat Malaysia terjangkiti apa-apa saja varian-varian melibatkan COVID-19 ini. Okey, jadi kita nak tanyakan kepada orang ramai, adakah mereka ini tahu berkaitan dengan penularan virus ini yang semakin mengganas di Malaysia ini. Jom kita saksikan pandangan orang ramai berkaitan dengan pengetahuan virus ini. Omicron ni adalah salah satu dari varian baru yang dikenal pasti selepas Alpha, Beta, Delta yang mana berkemungkinan lebih berbahaya kerana lebih cepat tersebar. Seperti yang kita ketahui, varian Omicron sangatlah berbahaya. Ia mempunyai 50 bahagian bermutasi berbanding dengan varian yang sebelumnya. Jadi, ia dapat merebak dengan lebih cepat dan boleh membawa kepada maut. Flurona adalah sebuah ancaman baharu dalam situasi semua negara sedang bergelut memperbaiki ekonomi yang disebabkan oleh kes COVID-19 varian Delta dan terkini Omicron. Jadi, varian ini berkait rapat dengan jangkitan berganda hasil dari virus COVID-19 dan influenza, atau lebih difahami dan dikenali komplikasi kesihatan terhadap salur pernafasan. Antara simptom bagi viral flurona ini adalah seperti batuk, demam, keletihan, sakit tekak, sakit sendi dan otot. Ini berlaku first time dekat Israel. Dia jangkit dekat seorang perempuan hamil yang tak ambil vaksin. Jadi guys, apa pun pendapat anda, bagi saya, ambillah vaksin sebagai satu langkah, bukan je untuk diri kita, tapi orang sekeliling, malah dunia. Ia merupakan salah satu titik permulaan yang baru untuk kita untuk mula menerima dan tidak takut jika munculnya varian-varian yang baru. We took an example with the Flurona di mana combination antara flu dan juga corona. Jadi di masa akan datang mungkin akan adanya combination yang terbaru. And soon we are moved to the endemic phase. So we need to live with it, and it's our responsibility untuk tahu what are the precaution steps that need to be taken. Macam saya jenis yang senang dapat penyakit. Jadi bila saya demam sedikit je, saya jadi tak keruan nak fikir dah. Jadi saya harap kita semua terhindarlah daripada penyakit-penyakit ni. Stay safe everyone.
Ini agak menyegarkan Ya. lah untuk melihat lebih ramai rakyat Malaysia yang kita telah pun memasuki tahap di mana kita dah menerima memang ada COVID-19, memang akan ada sentiasa ya varian-varian baru. Betul. Tapi apa yang saya mungkin sedikit tidak setujulah atau ramai tidak setuju sebenarnya, yang baru-baru ini ada sindiket pula yang klinik ini menjual vaksin CJ vaksin palsu. Dan ini kata mematahkan usaha kita untuk memastikan kita semua mempunyai satu perlindungan lah. Ya, betul. Jadi anda jangan menyokong ya kalau yang mana anti-vaksin dan sebagainya untuk anda nak membeli CJ palsu ini. Baik, kita terus saja nak berbincang cakap tentang pengetahuan kita semua ni berkaitan dengan virus COVID-19 ini, iaitu varian Omicron dan juga Flurona ini. Kita terus saja bersama dengan Dr. Tan Siok Hong, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Dr. Tan. Dr. Tan boleh unmute mikrofon tu. Nak dengar suara doktor. Selamat pagi, Dr. Tan. Masih mute ya. Tak kedengaran lagi suara doktor. Visualnya dah nampak lah. Visual dah nampak. Tapi apa pun dah bersedia bersama kita untuk memberi kita sedikit pengetahuan dan gambaran lah. Omicron dan Flurona, apa yang perlu kita tahu walaupun ramai mengatakan orang kata tidak sebahaya Delta. Tapi ini satu perkara yang perlu kita ambil cakna juga. Betul. Doktor, selamat pagi. Good morning. Morning. Okay, yay. Finally dapat dengar suara doktor. Okay, doktor, kita nak mulakan perbincangan kita lah. Kita nak ingin mengetahui antara perincian yang perlu kita ketahui berkenaan dengan varian Omicron. Kita mulakan dengan Omicron dulu, lepas ini baru kita menyentuh berkenaan dengan Flurona. Silakan doktor. Ya, varian Omicron adalah sejenis variant of concern ataupun varian yang membimbangkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menetapkan varian B.1.1.529 ataupun Omicron sebagai variant of concern pada 26 November 2021. Varian Omicron ini mempunyai jumlah mutasi yang lebih banyak, iaitu lebih kurang 30 mutasi di spike protein pada virus corona berbanding dengan variant of concern yang sebelum inilah. Jadi spike protein ini yang menyebabkan virus tersebut senang untuk menjangkiti sel-sel. Bukti awal menunjukkan varian Omicron boleh menyebabkan risiko jangkitan semula yang lebih tinggi berbanding VOC yang lain dan mempunyai kadar penyebaran yang lebih tinggi. Jadi itu sebanyak tentang varian Omicron. Ya, maknanya dekat sini sesiapa yang terjangkiti dengan virus varian Omicron ini boleh kata orang tu mendapatkan positif ini banyak kali lah kan kalau diikutkan dari segi kajiannya. Doktor, mengapa agaknya varian Omicron ni datangnya banyak dari penggembara-penggembara dari luar negara kan? Dan sebab itulah sebenarnya kerajaan dah memperketatkan sepadan dan sebagainya. Dan seterusnya varian Omicron ni memang terdedah kepada semua ke, doktor? Sebenarnya varian Omicron ini bukanlah lebih menjurus pembawanya daripada pengembara dari luar negara. Cuma ia mula-mula dikesan di luar negara dan kemudian dibawa masuk ke negara-negara lain lah. Tapi kemasukan varian baru adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tak boleh tutup sempadan negara kita selama-lamanya. Jadi peribakan Omicron ini sebab dia lebih mudah dan lebih cepat tersebar, sebab itu telah berlaku kes jangkitan tempatan. Cuma belum pada tahap yang berleluasa lagi lah setakat ini di Malaysia. Okey, doktor, kita menyentuh berkenaan Omicron dan baru-baru ni 2-3 hari kita baru dengar ada juga varian mutasi baru dikenali sebagai orang kata Delmicron juga. Jadi kita melihat orang kata mutasi varian ini semakin hari selang beberapa bulan ada saja varian yang baru. Jadi persoalan saya, adakah vaksin yang kita dah ambil yang dalam tubuh kita ni adalah cukup untuk menandingi segala jangkitan ini, sedangkan kita tahu vaksin yang kita ambil ini dibina ketika jangkitan awal ketika COVID-19 melanda negara kita. Bagaimana, doktor? Boleh dengar saya ke? Boleh? Teruskan, doktor. Okey, baik. Saya jelaskan berkenaan dengan varian istilah yang kita panggil Delmicron ataupun Deltacron. Sebenarnya dia bukanlah gabungan dua jenis varian Delta dan Omicron. Dia tidak menghasilkan virus yang baru.
Tetapi ia sebenarnya merujuk kepada jangkitan varian Delta dan varian Omicron pada seorang pada masa yang sama. Ya. Walau bagaimanapun, kejadian ini jarang-jarang berlaku. Kerana biasanya satu varian akan menjadi lebih dominan berbanding dengan varian yang lain lah. Ya. Dan istilah Delmicron ini juga boleh juga merujuk kepada keadaan di mana kedua-dua varian Delta dan varian Omicron sedang menular dengan cepat di sesuatu lokaliti. Tetapi sampai satu tahap, salah satu varian akan menjadi lebih dominan. Okay, so itu adalah berkaitan dengan Delmicron lah. Okay. Dan apabila kita sebut tentang flurona, okay, sama juga ia sebenarnya bukanlah virus yang baru. Ya? Tapi flurona ini adalah disebabkan oleh keadaan di mana seseorang itu dijangkiti oleh kedua-dua virus influenza dan juga virus coronavirus pada masa yang sama. Okey. Apa yang kita panggil dalam istilah perubatan sebagai co-infection. Ya. Ini bukan sesuatu yang luar jangka. Kejadian flurona telah ditekan di beberapa buah negara seperti US, Israel, Brazil dan Filipina. Dan kita tahu pada masa sekarang negara-negara di hemisfera utara sedang mengalami musim sejuk. Jadi penyakit influenza ataupun sesama flu akan lebih banyak berlaku pada musim sejuk. Dan bila ada kedua-dua influenza dan juga coronavirus atau COVID-19, dia boleh terjadilah di mana seseorang itu mendapat kedua-dua jangkitan pada masa yang sama. Okey, itu dia. Dan gejala influenza dan gejala COVID-19 lebih kurang sama sahaja, iaitu seperti demam, batuk, sesama, sakit tekak, sakit badan dan sakit kepala. Ya, itu antara simptom yang biasalah yang kita tahu. Tapi itulah apabila kita dah terjangkiti COVID-19 ini kan, apabila dah buat laporan semua, kita nak tahu sebenarnya varian daripada mana yang kita dapat semua, Omicron ke Delta ke semua, itu yang kita risaukan. Okey, baik doktor, adakah kita yang mungkin terjangkiti COVID-19 ini, kita nak mengelakkan daripada berlakunya penularan ini, tidak kiralah Omicron ke flurona dan sebagainya, booster tambahan itu harus diberikan penekanan dan juga apa mungkin langkah-langkah yang harus diberikan kepada kita sebagai orang ramai dan langkah dari KKM pula untuk mengatasi permasalahan penularan varian-varian baru ini, doktor? Jadi langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah jangkitan Omicron, flurona ataupun mana-mana jangkitan COVID-19 sebenarnya sama sahaja, ya. Langkah-langkah pencegahan sendiri iaitu peliput muka, jaga penjarakan fizikal, cuci tangan dengan kerap, mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul, elakkan tempat yang sempit dan sesak, pastikan penjaraan yang baik, dapatkan vaksin termasuk dos penjalak dan juga lakukan ujian salinan sendiri sekiranya bergejala. Di pihak KKM pula, tindakan yang kami telah laksanakan adalah kita masih meneruskan langkah-langkah kawalan sempadan di mana seseorang pengembara dari luar negara perlu membuat ujian PCR dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas dari luar negara. Ujian semasa ketibaan, kuarantin wajib di stesen kuarantin ataupun di rumah. Bagi mereka yang menjalani kuarantin di rumah, kita nasihatkan supaya mereka memang mematuhi arahan kuarantin tersebut dan tidak berjumpa dengan pelawat lah. Selain itu, kita masih melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran tempatan di mana kes positif COVID-19 masih perlu menjalani isolasi atau pengasingan selama 10 hari. Kontak rapat perlu menjalani kuarantin sama ada 7 ataupun 10 hari bergantung kepada status vaksinasi dan perlu membuat ujian pengesanan COVID-19 juga lah, terutamanya jika mereka bergejala. Jadi kita masih menekankan kepada pematuhan SOP supaya dapat mengurangkan penularan jangkitan Omicron dan varian-varian baru yang
Okey. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan Siok Hong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, memberikan kita gambaran dan juga orang kata peringatan lah bagaimana untuk kita terus cakna menjaga diri kita daripada varian-varian baru ini. Okey, baik. Terima kasih Dr. Tan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah dia, kita sedia maklum ya, memang selang beberapa bulan akan ada varian baru. Betul. Jadi apakah kita akan kekal orang kata vigilant, berjaga-jaga, ataupun kita dah orang kata dah terbiasa sangat sampai tak jaga dah SOP kita. Memang kita semua ni memang tak sanggup lagi sebenarnya untuk mendapatkan keluarga-keluarga family virus COVID-19 ini kan. Sebab kita ni sekarang ni dalam nak menuju ke fasa-fasa pemulihan ni kan. Jadi kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Jadi langkah kerajaan juga bagus sebenarnya, yang mana nak pergi umrah sebagainya kita terpaksa hold dulu seketika untuk kita nak mengatasi penularan Omicron dan juga Flurona yang terbaru ini. Okey, kita nak berhenti berehat. Saya percaya ramai-ramai peminat-peminat Kak Rosita, bukan Rosita Cik Wan Okey, Rosita Izlin. Rosita Izlin akan bersama dengan kita sebentar lagi pastinya di Malaysia Hari Ini. mengimbau kenangan. Mengimbau kenangan masa zaman-zaman mungkin muda-muda lah. Kan? Kecil-kecil lagi kita. Kecil. Ini sekarang ni 2022 itu lebih kurang tahun 95 96 macam tu. Lebih kurang dah 25 tahun lebih kurang macam tu lah kan. Usianya. Jadi tapi Kak Rosita Izlin masih relevan. Sampailah sekarang ini. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Kak Rosita kita. Assalamualaikum. Kak Rosita. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yeah. Apa khabar Kak? Alhamdulillah baik. Tak kerja ke pagi ni Kak? Cuti? Actually ni kerja ni. Oh, tak kerja. Okay. Terima kasih. Bagi sikit ruang untuk Malaysia Hari Ini bersama dengan pemimpin Kak Rosita Izlin kita. Okey. Pertama sekali kita nak tahulah perkembangan lah kan. Dah lama agaknya mungkin di Malaysia Hari Ini pun dah lama kan kita tak hubungi Kak Rosita. Jadi bagaimana keadaan sekarang Kak Rosita Cik Wan? Itu Cik Wan lah, Rosita Izlin. Maafkan saya. Okey. Alhamdulillah saya sihat. Kalau perkembangan tu banyak kepada aktiviti family je lah. Alhamdulillah. Okey. Saya kerja, normal life saya pergi kerja. Then spend time dengan family, anak-anak. Rutin saya everyday hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, kerja. Okay. Oh, macam tu je. Itulah prioritinya kan. Keluarga dulu menjadi kata nombor satu bagi kita. Okey, Kak Rosita, kita melihat ramai sebenarnya daripada zaman tahun-tahun itu sehingga sekarang, tetapi Kak Rosita tetap orang kata relevan lagu. Orang kata bila di YouTube tu berjuta-juta view-nya ya. Masih orang kata orang masih mengingati lagu-lagu ini, evergreen dikatakan. Betul. Bagaimana perasaan akak dan melihat orang kata perubahan lagu dari generasi ke generasi yang cukup berbeza daripada tahun-tahun dulu, Kak Rosita? Okay, actually lagu-lagu pada tahun 90-an tu memang kalau sekarang masih relevan. Memang masih diminati. Kalau macam peminat-peminat pun masih lagi apa cakap, kalau adalah saya pergi show mana-mana, bila nyanyi lagu tu, even yang muda pun kenal dengan lagu tu. Maknanya mereka mengikuti. Maksudnya lagu tu masih lagi diminati walaupun dah era sekarang kan. Betul, saya suka lagu duet dengan Aju Sukses. Mengapa sukar melafazkan maaf. Saya suka lagu tu. Okey, kepada anda semua peminat Kak Rosita kita, ini ada satu bingkisan ni. Mungkin ada di antara kita yang ingin mengenali dengan lebih dekat lagi berkaitan dengan Rosita kita ini. Okey, jom kita saksikan ini. Tempatmu bukan di sini, tiada gunanya kau kembali. Penyanyi ini mula menempa nama di dalam industri ketika era 90-an.
Rosita Azlin Muhammad Razi, 45 tahun atau lebih dikenali dengan nama pentas Rosita Izlin, begitu sinonim dengan lagu berentak balada. Anak kelahiran Kedah ini memiliki kelulusan dalam Sarjana Muda Muzik di Universiti Teknologi Mara UiTM dan Sarjana Sastra Pengurusan Persembahan Seni dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dia juga pernah tercalon dalam kategori Artis Baru Terbaik di Anugerah Industri Muzik AIM 1997 dan tersenarai bersama penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza pada ketika itu. Rangkaian lagu popularnya termasuk Dunia Kita Berbeza, Mengapa Sukar Melafazkan Maaf dan Berbalam Cintaku. Rosita mula mengambil keputusan untuk memperlahankan kerjaya seninya apabila dia mula berkhidmat sebagai salah seorang pegawai di UiTM Shah Alam pada tahun 2007. Namun, penyanyi ini masih diingati ramai kerana lagu-lagunya yang malar segar dan menjadi siulan peminat muzik tanah air. Bagi ada yang macam terlupa, kan Kak Rosita kita ni nyanyi lagu yang macam mana, tapi kita dah flashback tadi. Betul sikit lah. Apa dia? Ada informasi salah. Oh, ya ke? Okey, betul-betul kan? Apa yang salah tu? Apa yang salah tu? Akak umur akak dah 47 tahun ni. Oh, 47. Okey. Akak kelahiran Kuala Kangsar, Perak. Okey. Dah itu kita salahkan cek Google lah. Sebab kita Google itu rasanya. Kong Kedah Kong Kedah. Dia tu memang salah sikit. Yes, lahir tahun 75 kan? Saya tahu. Kak Izlin, mungkin ramailah nak mendengar sendiri Rendisi live. Kata mungkin lagu favourite Kak Izlin lah. Dengar sikit chorusnya. Boleh tak? Nak nyanyi live sikit je lah, sikit. Kita cubalah pagi-pagi. Cuba ya? Okey, kita warm up sikit. Okey. Kepayahan diriku memenuhi pintamu, pernahkah di hatimu mengagumi teguh cintaku? Okey. Menyengat. Okey, sambung. Kak Izlin, suara tu kan macam mana akak menjaga, maintain orang kata. Bila akak menyanyi tu orang kata terus sampai perasaan dia, penjiwaan lagu tu. Mungkin ini antara tips yang boleh dikongsikan kepada anak-anak muda ni. Macam mana menjaga tu? Okey, kalau dari segi suara memang tak dinafikan, memang bila dah berumur memanglah struggle lah sikit nak nyanyi tinggi, taklah semacam masa muda. Tapi untuk maintain tu kita kena jangan berhenti, kena selalu. Suara ni kita tak boleh stop actually. Dia macam atlet juga, kalau dia stop bersukan dia akan hilang dia punya skill kan. Macam tu juga dengan suara ni juga. Kita walaupun tak ada show pun praktis jugalah. Itulah dia. Kalau tak pun kita vocalize sendiri. Jangan bagi dia lama diam. Orang kata apa, jangan biar berkarat lah orang kata kan. Jangan biar berkarat. Tapi tak berkarat lah kan. Okey, ramai peminat dekat Malaysia hari ni dok komen, tak ada lagu baru ke untuk peminat ni, Kak Rosita? Lagu baru actually saya dah tak ada di bawah mana-mana syarikat rakaman. Tapi selepas daripada saya memasuki satu program reality TV hari tu, memang ada yang offer nak bagi lagu baru. Tapi itulah kalau nak buat lagu baru, saya ni tak ada company, jadi saya kena pakai modal sendiri tu. Faham. Itu yang 50-50 lah. Balik modal tetap nanti kan. Itulah kita banyaklah dia punya apa orang cakap, nak kena fikir pro and cons dekat situ. Tapi Kak Rosita ada buat kata live performances ke, orang kata dinner award apa semua kan, yang secara persendirian masih lagi buat ke gig-gig macam tu? Mana tahu orang nak dapatkan Kak Rosita ke untuk acara dinner ke apa? Ada? Kalau menyanyi, kalau untuk dinner show, saya masih lagi buat lagi show. Tapi saya tengok keadaan. Kalau masa tu ada kerja yang lebih penting. Sebab sekarang ni kira dalam life saya, priority saya is my
kerja hakiki di UiTM dan My Family. So nyanyi ni dah bila dah di peringkat sekarang ni dia dah mau macam hobi lah, nak berhenti tak juga. Sebab memang jiwa tu memang suka menyanyi. Jadi benda tu dah jadi secondary. Kalau ada, okey. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau macam orang panggil show, kalau saya free memang saya pergi. Yes, memang akan pergilah. Okey, yang terakhir sekali ni mungkin boleh diberikan kepada peminat kepada ramai peminat duk tengok ni, apa ucapan yang diberikan kepada peminat? Silakan Kak Rosita. Okey, first kali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MHI kerana mengundang saya pada pagi ini. Dan kepada semua peminat yang masih lagi follow saya, yang melihat perkembangan saya di Facebook dan Instagram, yang banyak apa cakap bagi komen dan perangsang pada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Walaupun saya dah tak aktif, tapi mereka masih lagi setia masih lagi orang cakap apa, saya masih ada di hati mereka. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan. Okey, baik. Itulah dia. Terima kasih Kak Rosita sudi bersama kami di Malaysia hari ini, dapat mengubat sikitlah kerinduan kan. Kalau saya rasa tergerak hati nak buat lagu baru tu, mainlah sini MHI nyanyi live. Lama pun tak apa. Masih relevan. Ya, kita doakan terbaik untuk Kak Rosita. Semoga terus sukses dan bahagia dengan keluarga tersayang. Maju dan kejaya. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okey, itulah dia. Jadi kami sebenarnya di Malaysia hari ini memang akan membawakan kepada anda semua artis-artis lama-lama, 80-an, 90-an kan. Akan kami bawakan sebagai pengubat kerinduan penonton Malaysia hari ini. Sofia, dengar ceritanya, saya tengok bajunya begitu lembut sekali. Bukan saja lembut, malahan ada bau yang wangi. Datang dari mana tu, Sofia? Okay, awak baulah wangian saya dari pagi ni. Inilah rahsianya. Tuan-tuan puan-puan, tentunya ini pelembut fabrik dengan 4 kali lebih wangian diilhamkan oleh minyak wangi mewah. Dan terdapat banyak faedah menggunakan pelembut fabrik pada pakaian kita. Kita boleh menjaga kelembutan, keharuman pakaian dan juga memastikan ahli keluarga kita selesa memakai pakaian di mana jua mereka berada. Dan inilah dia haruman pakaian, tuala dan cadar yang wangi membuatkan kita dan keluarga dalam keadaan mood yang sangat baik setiap hari dan mempunyai 4 kali lebih wangian untuk menawarkan haruman wangian yang kekal berpanjangan untuk pakaian kita. Anda bayangkan, ia boleh memastikan baju kita kekal harum sepanjang hari walaupun dah siap dikeringkan, dah dilipat dan disimpan di dalam almari. Dan terdapatnya dalam format pekat. Anda sendiri boleh mencuba 3 varian, antaranya Infinity iaitu campuran haruman buah beri dan vanila, Majestic campuran haruman bunga putih dan cendana, dan akhir sekali Eternal. Tadi Eternal ini adalah haruman raspberry dan strawberry digabungkan dengan bunga sakura dan magnolia. Jadi pastikan cucian pakaian kita menjadi satu pengalaman yang sangat baik. Kita memastikan pakaian kita bersih dan wangi, tapi ini juga boleh mengeratkan hubungan kita dan anak-anak kita. Pastikanlah mereka tahu juga buat kerja di rumah. Jadi, jangan melengahkan puasa, dapatkan haruman yang terbaru ini, Softland Intense Perfume. Ya, jadi kita pastikan kita mempunyai satu pengalaman yang baiklah untuk keluarga kita semua. Ya. Dan kita akan saksikan dulu bingkisan ini berkenaan dengan Softland. Jom kita saksikan. Walaupun sibuk, saya sentiasa mengutamakan keluarga. Sejak bertukar kepada Softland Intense Perfume, setiap pelukan kini semakin berpanjangan. Softland Intense Perfume baharu, seindah pelukan erat berpanjangan. Wangi tak? Wangi. Siapa kata tak wangi? Saya cakap pada awal tadi kan. Saya pun salah seorang pengguna Softland ni. Ini pengalaman benar. Saya jalan-jalan ni kau pakai perfume apa, Fad? Tak, saya pakai Softland saja. Okey, kita nanti berasa ketika kembali nanti kita nak ni berkaitan dengan artis juga ni. Kita nak beramah pemenang untuk juara lagu cinta kita. Sebentar lagi di Malaysia. Di Malaysia hari ini. Ya. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita dah sampai dari meja medsos di mana kita sebutkan tadilah antara isu tentang orang kata sijil palsu vaksin COVID-19 semakin lama semakin menjadi Fad. Betul, memang semakin menjadi tadi ada cakap kepada pihak bertanggungjawab yang dapat mengesan ada satu kes di mana doktor berusia 51 tahun yang ditahan kerana menjual sijil palsu kepada golongan anti vaksin ini. Okey, kata orang macam sepadai-padai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey.
Dan menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaibi Mat Isa, tangkapan dibuat di salah sebuah klinik swasta di Marang itu selepas menerima makluman daripada orang awam. Tanya orang awam yang report. Betul. Difahamkan yang setiap sijil itu dijual sekitar harga RM400 hingga RM500 dan telah pun mencecah hampir 2,000 sijil yang telah pun dijual. Jadi orang kata kumulatifnya dekat hampir RM1 juta profit haram yang telah pun dikaut oleh klinik ini sendiri. Dipastikan kita semua sebagai orang awam janganlah kita orang kata mencari jalan keluar, mencari jalan haram dan sebagainya. Kita turuti saja yang bersepatutnya untuk keselesaan dan juga keselamatan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Kata orang kalau tak ada permintaan takkan menjadi juga kan. Setuju. Jadi anda jangan kalau tahu apa semua jangan kita sokong, terus saja laporkan kepada pihak berkuasa kan. Jadi ini satu jawapan yang kita dapatlah kan. Sebab kenapa agaknya kita lihat kalau kita lihat sejarah vaksinasi macam berdasarkan rekod tak ada. Tapi bila tengok dekat handphone ada. Jadi ianya dah menjawablah persoalan. Rupanya ada sikit yang menjual sijil palsu ini. Okey, seterusnya. Kita fikir panjanglah untuk sebelum kita melakukan keputusan seperti itu. Kita meninjau tempat pelancongan di Janda Baik tutup 4 bulan. Anda lihat sendiri bagaimana ni gambaran visualnya. Jengkauat mengangkat keluar tunggul kayu hanyut dari Sungai Benus ketika gotong royong membersihkan kawasan rekreasi Pulau Santap Janda Baik terjejas akibat banjir besar Disember lalu. Okey, jadi inilah dia kita tahu bahawa Janda Baik merupakan salah satu daripada lokasi-lokasi pelancongan khususnya yang berada di sekitar Pahang ini. Jadi kita kalau nak pergi ke Janda Baik sekarang ini kita kena hubungi jugalah chalet ke resort apa sebab takut tutup lah. Tapi untuk waktu sekarang ni saya rasa tempat-tempat pelancongan di sekitar Pahang memang dah ditutup untuk kerja-kerja pembersihan akibat banjir yang berlaku. Okey, betul berkenaan dengan orang kata situasi yang telah pun dilalui oleh semua pastinya banyak barang rumah kita yang kita cuba untuk perbaiki. Jadi kita bawakan bingkisan ini berkenaan dengan DIY periuk nasi yang rosak jangan dibuang. Boleh di-repair. Jom kita saksikan. Fed up tu lah. Siapa pernah jumpa situasi macam ni? Periuk nasi kan kita tekan dia mantul balik. Tekan dia mantul balik. Saya tahu siri rumah selalu jumpa situasi ni. So, hari ni saya nak sharekan dengan anda macam mana nak selesaikan masalah tu. Senang saja bang. Jom tonton video ni. Okey, so masalah dia dekat sini. Ni. Ini barang ni yang bermasalah yang membuatkan lock dia ni tidak berfungsi dengan baik. Kena buka ketiga-tiga skru ni lah. 1, 2 dan 3. So, barang rosak tu adalah barang ni. Ni. Okey, langkah pertama. Ada bengkokkan ni sikit. Nampak tak dia ada corak lepeh. Dan anda kena bengkokkan dia sikit ni. Saya pakai gunting saja. Kalau anda ada long nose pun lagi baik lah. Bengkokkan ni sikit sahaja. Supaya dia ikut dekat kesan ataupun yang belekuk tu. Supaya kita boleh keluarkan. Macam tu. Okey, dah keluarkan. Nampak dah keluarkan. Yang kedua, dekat sini dia ada lock pin dia ni. Sama ada anda nak bengkok masuk ke dalam ataupun anda nak bengkok keluar pun boleh. Ikut anda punya cara mudah. Ikut cara mudah kita. Okey, bukan cukup cara mudah orang. Ni bengkokkan ke atas boleh, ke dalam pun boleh. Lepas tu kita keluarkan dia ni. Okey, berhati-hatilah. Dah. Kita balikkan sebalik semula periuk nasi tu. Masalah yang tak boleh lock tu barang ni. Pergi kedai elektronik yang jual macam jual barang-barang elektronik lah, macam jual kapasitor kipas, macam jual lampu LED apa semua tu. Bawa sampel barang ni universal, dia tak ikut brand, so dia ikut saiz sahaja, tukar. InsyaAllah masalah tekan tendang kat bahagian depan ni selesai. Cara nak pasang dia sama jugalah. Bila contoh anda dah dapat barang yang baru, luruskan. Dia datang dalam bentuk lurus lah macam ni. Ini contoh lah. Contoh saya dah dapat barang baru. Masukkan daripada atas macam ni. Kalau susah, selotipkan dia. Selotipkan dia supaya dia tak jatuh. Kalau dah biasa tak apa, tahan sini satu. Balikkan dia macam ni. Lepas tu tahan daripada atas macam ni. Ini untuk orang dah biasa. Kalau tak biasa, selotipkan dia. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu lock dia ni, congkel keluar balik semula. Macam saya buat sekarang ni. Okey, dah masuk. Lepas tu yang ini kita masukkan dia balik. Okey, lepas tu dia punya muncung dia ni kita lipatkan balik. Satu sana,
Satu sini. Siap. Lepas tu tutup balik. Lepas tu dah boleh berfungsi. Letak periuk. Tekan. Dah boleh lock semula dah. Selesai dah masalah. Temukanlah bersua terpesona, harap kau mengerti. Ku pegang pada sumpah dan janji. Bahagia, ku temukanlah bersua terpesona, harap kau mengerti. Ku pegang pada sumpah dan janji, hanya kau yang di sisi ke akhir pasti. Sempurna bagiku kau permata di sanubari. Ku mahu kau tahu, ku sentiasa ada denganmu. Bagai bulan bintang nyala, terangi hariku yang terluka. Bagai cahayamu melengkapiku, sungguh bagai cahayamu seumur hidup untukku. Akan terus temani diriku selalu. Bahagia, ku temukanlah bersua terpesona, harap kau mengerti. Ku pegang pada sumpah dan janji, bagai bulan bintang nyala, terangi hariku yang terluka. Bagai cahayamu melengkapiku, sungguh bagai cahayamu seumur hidup untukku. Hatiku bagai bunga yang mekar di sinar cahaya, selamanya ragaku adalah untukmu. Bagai cahayamu, bagai cahayamu melengkapiku, sungguh bagai cahayamu, bagai cahayamu seumur hidup untukku. Moga akan terus temani diriku selalu. Lagu Changer kita. Assalamualaikum. Oh my God. Tahniah Zazo dan Syafiq. Tak terlambat dah.
Bukan orang terakhir Bunga-bunga lah cakap hati tahniah. saya. Dengan lagu ni. Alah, jangan macam tu. Alhamdulillah lah kalau berbunga. Alhamdulillah. Bunga-bunga. Okey. Oh, Okey. Okey. Tanya kita ucapkan, tentunya anda melihat, mendengar sendirilah. Orang kata inilah percaturan, memang mereka satu chemistry yang sangat-sangat kuat. Lantunan suara yang sangat sedap. Fazli? Ya. You feel something or not tadi? Oh, saya memang feel something. Kalau saya tak feel kan, mereka berdua takkan menang. Itu dia lagu yang telah pun kami bawakan. Bukan kami Bagai Cahaya. Berangan dah jadi backup vokal kata orang kan. Lagunya Bagai Cahaya. Jadi Syafiq, terlebih dahulu kami ucapkan tahniah lah. Macam saya cakap lah, saya tak tahu lah saya orang keberapa ucapkan tahniah apa semua. Kan? Zazo saya dah pernah DM dengan dia. Zazo sendiri cakap yang dia memang tak terjangka untuk memenangi title ni. Zazo pun cakap, dia kata apa, macam berat untuk nak menerima title ini. Syafiq, macam mana Syafiq? Biasalah bila masuk bertanding ni kita mesti ada perasaan nak menang tu. Rasa kompetitif lah, kita nak cuba juga untuk menang. Cuma kita berpijak pada bumi nyata kan. Kita rasa sebab pasangan-pasangan lain pun sangat hebat. Jadi pada malam final tu kami cuma nak bagi yang terbaik je. Apa yang berlaku pada malam tu kita berserah je lah. Tapi dah memang nak jadi rezeki kami berdua. Betul. Alhamdulillah. Jadi kami jadi juara. Ini kita melihat sendirilah ya, Zazo kita memang dah tahu memang sangat power lah nyanyiannya. Tapi berkata menyentuh berkenaan dengan chemistry di atas pentas, di hadapan kamera dan sebagainya. Satu kata tekanan yang berbeza. Jadi bagaimana melalui setiap perjalanan itu dengan Syafiq sehingga meraih kejuaraan ini? Susah tak perjalanan? InsyaAllah memang susah sebenarnya. Kalau sebelum ni memang kita dah biasa perform seorang. Lagi pula Zazo yang asalnya basker, memang Zazo bermuzik dan menyanyi solo. Bila dalam program ni kita kena lebih mengambil berat tentang pasangan. Pasangan duet tu kalau dia tak okey, kita perform tak okey kak. So alhamdulillah lah kan. Give and take lah. Alhamdulillah. Hari ni date menarik lah, best tau. 11 Januari 111. So you all dah tentukan date untuk couple? Direct sangat abang Afat ni. Kata lagu cerita kita kan. Okey, macam mana dah beberapa bulan bersama-sama ni. Jadi bagaimana chemistry itu? Semakin hari semakin dapat ke atau bagaimana? Of course, chemistry tu memang daripada hari pertama pun kami jumpa sebenarnya sebab sebelum dalam LCK3 kami dah bertemu dalam satu program yang lain. Jadi chemistry tu tak susah untuk kita build. Senang lah. Dan waktu hari pertama bila bertanding untuk minggu yang kedua tu kan kita minggu pengenalan. Minggu pengenalan kami atas stage. Lah. Walaupun stage tak bercantum, chandelier naik tu satu nampak Syafiq. Terus start daripada situ kita punya chemistry tu memang dah ada. Tak ada masalah. Sampai ke hari ni chemistry tu semakin kuat lah cakap. Adakah itu yang menjadi formula yang membantu anda berdua untuk menang? Sedangkan yang lain macam orang kata kena mengenali dan sebagainya. Adakah itu kata satu lonjakan sikit lah? Itu rezeki Allah bagi kan sebenarnya. Dah ketentuan yang kami pun tak expect yang disatukan sebab kami tak boleh pilih pasangan siapa. Jadi bila jumpa dengan dia dekat atas stage pengenalan tu dan masa kata kita first time band practice lah kiranya after minggu pengenalan tu, perbualan tu tak ada masalah. Dia flow macam sangat senang lah. Tapi apa pun cara dia, formula dia adalah sebenarnya give and take tu lah, toleransi. Bila borak sampai hari ni dia ada go panjang tu duk tak? Nak tahu ni letak mic kan ada dengar. Itu biar rahsia lah. Oh, rahsia. Tapi rezeki Allah kan. Sebab kalau ikutkan setiap minggu markah itu mungkin tidak berpihak kepada kalian berdua kan. Tapi kata orang tu dah rezekinya dah diumumkan sebagai juara. Okey. Jadi bagaimana dengan single lagu baru ini? Adakah kalian berdua gemar, kena dengan cita rasa Syafiq dan juga Zazo lagu ini? Lagu ni bagai cahaya buat kami. Rasakan tadi, rasa tak? Rasakan. Nak nangis tadi. Nangis awal dah. Malam final tu puan nangis kot. Adakah ini peneman duet forever and ever ke macam mana ni? InsyaAllah kalau ada rezeki. Kita akan teruskan dengan apa yang dah bermula ni sebab sayang kalau tak diteruskan dan kita pun sangat bekerja dengan sangat baik. Jadi rasa kalau tak teruskan tu rugilah kot. Cuma apa yang akan berlaku in the future tu kita tak boleh nak decide kan. Tapi buat masa sekarang apa yang Syafiq dan Zazo boleh katakan, kami sangat seronok bekerja bersama.
Kami pun seronok melihat kalian berdua bekerja. Dan peminat pun seronok. Jadi apakah pesanan kepada peminat yang telah pun mengundi anda selama ini yang kita meraihkan kejayaan anda berdua? Silakan. InsyaAllah untuk inilah benda yang paling deep lah pada Zazo sebenarnya. Sebab kemenangan kami adalah kemenangan yang mengundi, yang support kami selama ni. Kami pun tak sangka dan inilah untuk semualah semua. Syafiq, dan Syafiq just nak cakap terima kasih banyak kerana support tim Syafiq Zazo dan terus support Bagai Cahaya. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk sekarang ni ada new untuk nak buat event apa? Latest persembahan-persembahan ada ke? Dah jadual ke? Persembahan memang agak back to back juga. Kita sangat bersyukur kan sebab kita selepas je daripada LCK3 ni macam persembahan, jemputan persembahan tu untuk promo lagu Bagai Cahaya lagi. Dia memang tak berhenti. Jadi kami berterima kasih lah atas peluang yang diberikan. Alhamdulillah. Kita doakan terbaik untuk anda berdua. Kekal sukses, kekal chemistry tu. Ya. Kalau nak tambah lagi boleh saya dengan Sofia. Tambah lagi. Kepada anda semua menonton daripada pagi sehingga sekarang, terima kasih. Kita akan bawakan esok topik berkenaan makanan viral versus makanan selamat segalanya di Malaysia hari ini. Ya, jangan lupa esok. Ini bertuah tau. Selalu kita closing saya dengan Sofia aja. Kali ni ada kalian berdua. Okey. Cuba kita tutup rancangan Malaysia hari ini pada ni. Silakan Zazo. Okey, jangan lupa SOP, jaga apa benda kita cakap tadi. Terima kasih semua. Terus saksikan Malaysia hari ini setiap hari Isnin sampai Jumaat. Ya, 11.30 pagi di TV3. Assalamualaikum.